الله الله ربي هو الله. Dan bahawa malam Lailatul Qadar itu melazim dia akan malam yang tertentu, maka tiada berpindah daripadanya, seperti barang yang diriwayatkan dia daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa malam Lailatul Qadar malam 27. Dia kalau ikut Ibnu Abbas 27 tak ada berubah. Ya, sebab Hambali banyak pakai pendapat ni. Kalau di Mekah malam 27 tu macam orang pergi haji, dah turun habis. Ya, malam 27. Kerana diambil daripada firman Allah Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sampai kepada salamun hiya. Kalau dikira situ dia punya huruf dia 27. Ya, dia ambil isyarat daripada makna huruf. Ya, 27 daripada segala kalimah surah. Dan itulah kinayah daripada malam Lailatul Qadar. Atas perkataan inilah diamalkan segala masa, segala negeri dan mazhab kebanyakan ahli ilmu, ia telah mereka berpegang malam 27. Amalannya pun insya-Allah 27. Ya, mudah-mudahan. Bahawasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah, ia tiada tetap ia pada malam yang tertentu. Maka terkadang ada dia pada 21, terkadang ada dia pada 23, 25, demikianlah. Di atas perkataan ulama yang mengatakan ada berlaku perpindahan. Jadi yang penting bagi kita 10 akhir. 10 akhir itu kita jaga sungguh-sungguh, minta sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Yang penting kita minta pertolongan Tuhan supaya temukan kita. Ya, itu sajalah. Nak dapat kelebihan, tapi jangan niat ibadat kerana itu kadar, tak boleh. Ibadat kerana Allah Ta'ala. Semua kelebihan diberikan, kita menyambut dan mencari anugerah daripada Allah Ta'ala. Kemudian menjalani oleh orang di kalangan ulama sufi, dia menyebutkan satu babit, catatan dan kaedah bagi demikian, iaitu jika adalah awal puasa pada hari Jumaat. Kalau kita puasa hari Jumaat, biasanya malam Lailatul Qadar malam 29. Dan jika ada puasanya hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar biasanya berlaku malam 21. Dan jika awal puasanya hari Ahad, malam Lailatul Qadar hari 27. Dan jika puasanya pada hari Isnin, malam Lailatul 29. Dan jika puasanya pada hari Selasa, iaitu malam 25. Dan jika awal pada hari Rabu, itulah malam 27. Jika ada awal puasa pada hari Khamis, maka malam terkadar daripada malam 21. Ini setengah pendapat. Dan telah memilih Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu' dan dalam fatwa dia akan kaedah dengan berpindah. Ya. Pada dua kaul kata 27 tetap, setengah kata berpindah. Dan dalam Rawdah, ialah yang kuat. Dan juga disebut dalam Al-Bajuri dan tersebut juga dalam Khasyah Fathul Wahhab, jika awal puasa hari Ahad, ini kaedah kedua, atau hari Rabu, Ahad atau Rabu, maka malam Lailatul Qadar dia 29. Jika ada puasanya pada Isnin, maka itu malam 21. Jika awal puasanya hari Selasa atau Jumaat, maka malam 27. Kita ada apa ini? Selasa. Kalau ikut keadaan 27. Ya. Dan jika awal puasa pada hari Khamis, itulah malam 25. Dan jika awal puasa pada Sabtu, maka malam dia 23. Lailatul Qadar. Dan kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, pemimpin tarekat Syadziliyah, dia ulama besar di sana, wali besar, Qutbul Aqtab, guru kepada Sayyid Ahmad Ibn Idris, pemimpin tarekat Ahmadiyah Idrisiyah, itu guru dia, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Dan pada masa sampai aku akan tahun lelaki, mana ketika cukup umur aku, tiada luput akan aku malam Lailatul Qadar. Ya, tak pernah luput, tiap-tiap malam dia dapat. Dia tiap tahun dia dapat bertemu Lailatul Qadar atas kaedah yang di atas ini. Jadi kalau kita Selasa, maknanya malam 27 gitu, ya. Intahap Parmawi dari Al-Jubi dan daripada Kitab Umairah. Maka apabila ada pada malam Lailatul Qadar menyuruh Allah Ta'ala akan Jibril alaihissalam, maka turun dia di dalam perhimpunan beberapa malaikat ke bumi, dan bersertalah panji-panji yang hijau, dan dipancangkan di atas Baitullah, dan baginya 600 sayap.
Ya, Jibril ni kan dia ada 600 sayap. Setengah daripadanya 2 sayap tiada dibukakan. Ya, 2 sayap di kalangan dia tu dia tak buka. Dia tak buka. Keduanya. Melainkan pada malam Lailatul Qadar. Ya, sayap dia tak buka ni sayap istimewa. Tapi malam Lailatul Qadar dibuka. Maka dibuka keduanya pada malam itu. Maka melalulah keduanya akan masyrik dan maghrib. Sayap ni pada dibuka daripada timur ke barat, tutup habis dunia. Ya. Besar tak besarnya sayap malaikat Jibril alaihissalam. Dia ada 600. Dan menjadikan Jibril akan segala malaikat pada segala umat ini dan memberi salam dia atas tiap-tiap orang yang berdiri dan yang duduk dan yang semayang dan yang berzikir dan yang berjabat tangan. Segala malaikat akan pergi itu, ya, maka mengucap amin segala mereka akan doa orang yang mukmin hingga naik fajar. Malaikat menjalankan tugas-tugas, ya, tukang aminkan, yang bersalam macam-macam tadi. Kemuliaan Lailatul Qadar. Maka ketika keluar fajar menyeru Jibril, katanya Ar-Rahil, Ar-Rahil, ini berjalanlah berangkat hai segala malaikat. Maka berkatalah malaikat Jibril, apa diperbuat kepada hadiah orang yang mukmin daripada umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Jibril bahawasanya Allah Taala memilih kepada mereka dan memaafkan daripada mereka dan diampunkan mereka itu. Jadi maknanya dapat keampunan dari Allah Ta'ala. Kalau seorang jatuh hukuman penjara seumur hidup, tiba-tiba dapat keampunan, aku kata lepas, dia punya lega tak tahu. Itu penjaga dunia, masih boleh makan, boleh duduk lagi. Akhirat, an-nar, neraka dan dahsyat. Itu sebab maknanya segala bentuk yang dikatakan kafarah, penebus dosa ni amat diberi perhatian dan taklah diberikan penumpuan oleh orang yang beriman yang sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Sebab yang satu daripada ayat Allah Ta'ala menyebut innahu mayyati rabba mujriman fali'annahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Barang siapa balik menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat, dengan mahu kita berpisah roh daripada jasad, kita meninggal, ya, tiba-tiba dalam keadaan mujriman, dia bergelumang dengan dosa, kesilapan, maksiat, kecil, besar, zahir, batin, macam-macam, ya, dia tak sempat nak membersihkan. Maka pada annahu jahannam, disediakan neraka jahannam wala yang sembilan. Jadi oleh kerana itu, ini di antara perkara-perkara selain daripada kita sendiri minta ampun, maka ada bentuk-bentuk kafarah, ya, penghapusan dosa dalam bentuk yang sedemikian banyak. Ini di antara dia, ya.